Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 14 April. Keperluan Balai Bomba dan Penyelamat di Sarawak sentiasa meningkat dengan pertambahan populasi. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, melihat perkembangan itu, beliau meminta Kerajaan Persekutuan untuk meneliti semula keperluan pembinaan Balai Bomba yang dibatalkan sebelum ini. Sarawak being left out, and Sarawak cannot be considered based on population. We must consider based on geography, because the rural people in Sarawak has as much right as the people in the urban area. Datuk Seri Dr. Sim mengambil contoh pembinaan Balai Bomba Batu Kawah yang telah diluluskan kerajaan pada pertengahan tahun 2021 namun dibatalkan selepas pertukaran kerajaan. Beliau bercakap kepada media selepas pelancaran kempen keselamatan kebakaran bersempena musim perayaan Hari Raya Aidilfitri di Setutong, Kuching. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman mendedahkan setakat ini Sarawak memerlukan 60 balai bomba lengkap dengan pelbagai kelas. Jelasnya ia bagi memastikan jabatan itu mampu mengendali operasi dengan lebih bermutu dan pantas. Setakat ini Sarawak hanya mempunyai 39 balai bomba dan penyelamat di seluruh negeri. Dalam majlis itu, Datuk Seri Dr. Sim turut mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai. Kira-kira 400 orang penduduk kampung Sinar Baru bakal mendapat manfaat daripada pembinaan Dewan Serbaguna Baharu di kampung tersebut. Pembinaan Dewan Serbaguna itu dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP dengan pelaksanaan fasa pertama telah siap dan menelan kos sebanyak RM200,000 untuk skop kerja termasuk pembinaan struktur logam dan pengisian tanah. Manakala bagi fasa kedua juga akan melibatkan kos berjumlah RM200,000 merangkumi pembinaan pentas, parki, sambungan bangunan serta dinding. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Khie Chiang berkata, beliau juga akan membantu memudahkan penyambungan bekalan air dan pemasangan elektrik untuk Dewan berkenaan. Beliau menjelaskan walaupun terdapat sedikit kelewatan dalam projek itu, beliau akan terus membantu untuk memastikan pembangunan Dewan Serbaguna ini dilaksanakan. Loh Khie Chiang ditemui media pada majlis penyerahan projek RTP Dewan Serbaguna Kampung Sinar Baru oleh Jabatan Kerja Raya JKR pada Kuta Kampung Ngui Nam Chiu di Perawan. Dalam pada itu, Ngu menzahirkan penghargaan pada Kerajaan Sarawak atas pelaksanaan projek itu yang akan memberi kemudahan kepada penduduk di kampung berkenaan. Beliau juga berharap fasa kedua projek itu dapat diselesaikan dengan segera bagi membolehkan penganjuran pelbagai program. Sementara itu, Presiden Persatuan Warisan Rajah Charles Brooke Memorial RCBM Angelina Jong berkata, Dewan tersebut sudah pasti akan memberi manfaat besar kepada kampung dengan sebuah perpustakaan mini juga akan dibina. Oleh itu, katanya, pihaknya kini sedang mengumpul buku-buku terpakai daripada orang ramai. Kampung Sinar Baru terletak berhampiran dengan Hospital RCBM. Penerima geran projek kecil luar bandar MRP khususnya di kawasan Balingian perlu menyediakan laporan aktiviti dan kewangan sebelum ia dihantar kepada Pusat Khidmat dan Pejabat Daerah untuk direkodkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaqub Arbi menjelaskan dengan laporan tersebut pihak berkenaan akan melihat pergerakan keluar masuk kewangan dan digunakan untuk aktiviti yang bermanfaat kepada masyarakat. Abdul Yaqub Arbi memberitahu demikian pada majlis penyerahan cek MRP bagi kawasan Balingian kepada 21 penerima dengan keseluruhan berjumlah RM370,000 di Mukah baru-baru ini. Antara yang menerima ialah wakil-wakil masjid, surau dan persatuan di kawasan Balingian. Beliau turut berkesempatan hadir pada majlis berbuka puasa Pejabat Daerah Mukah bersama komuniti. Majlis tersebut merupakan anjuran Pejabat Daerah Mukah melibatkan Ketua Masyarakat, Ketua Kaum dan Ketua Jabatan di Daerah Mukah. Pemangku Pegawai Daerah Mukah, Peliazman Al-Him dalam ucapannya berkata, program yang dijalankan bersempena Ramadan Al-Mubarak bertujuan merapatkan lagi hubungan di antara Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta jabatan di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Mukah. Ia juga merupakan satu aktiviti tahunan bagi memastikan KMKK dan jabatan di daerah Mukah dapat mengenali satu sama lain untuk memudahkan kerjasama dalam apa jua aktiviti yang dilaksanakan.
Keterjaminan makanan Sarawak menjelang 2030 memerlukan penglibatan belia dalam pertanian moden. Pengarah Jabatan Pertanian Sarawak, Dominic Chunggat berkata, ini kerana golongan belia lebih mudah mengadaptasi teknologi pertanian moden yang diperkenalkan seperti penggunaan dron, fertigasi, hidroponik dan pertanian jitu. That's why kita akan terus memberi ruang dan peluang kepada kumpulan belia khasnya di Sarawak ini supaya dapat mempercepatkan lagi kita punya pengeluaran hasil yang lebih tinggi, kan? Agar aspirasi kerajaan negeri dapat dipercepatkan. Dominic menambah, untuk menjadi sebuah negeri yang mampu menyara diri dari sudut makanan, Sarawak perlu mengurangkan kadar import makanan yang berdefisit 4.15 bilion ringgit, terutamanya beras yang masih perlu tambahan sebanyak 62% kemampuan pengeluaran semasa. Justru katanya pihaknya menetapkan sasaran menerusi program berimpak tinggi termasuk Precision Farming Park, PFP, Taman Kekal Pengurusan Makanan, TKPM, Zon Industri Aquakultur, AIZ, Pembangunan Pusat Pengumpulan, PPP, Pemprosesan dan Pembungkusan, CPPC dan Terminal Agro Makanan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu randau YFM di RTM Sarawak di Kuching. Randau tersebut antara lain membincangkan tentang perancangan Jabatan Pertanian Negeri selain isu-isu berkaitan integriti jabatan dan dorongan untuk masyarakat bergiat dalam industri pertanian negeri. Kerjasama antara kerajaan, swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC sebagai satu pasukan amat penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan di bahagian Miri. Residen bahagian Miri Baharu, Jamali Busri memberitahu banyak cabaran dan peranan perlu dimainkan oleh agensi kerajaan bukan sahaja dengan agensi pelaksanaan seperti Majlis Bandaraya Miri, Majlis-Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya JKR, pejabat-pejabat daerah, malah semua agensi perlu bersama-sama menjayakan pelbagai projek pembangunan. Jamali juga berharap agar ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai daerah di Miri dapat memberikan tumpuan bagi memastikan projek-projek pembangunan yang telah dirancang, diluluskan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam pada itu, beliau juga mahu mereka perlu lebih proaktif bagi memastikan semua projek dalam daerah masing-masing diberi perhatian sewajarnya. Jamali berkata demikian pada majlis serah tugas oleh pemangku residen bahagian Miri, Juan Ubid kepada beliau di Miri. Jamali dilantik sebagai Residen Bahagian Miri berkuatkuasa 1 April lalu selepas berkhidmat selama 11 bulan sebagai Timbalan Residen Bahagian Limbang. Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu sentiasa mengalu-alukan pertubuhan bukan kerajaan NGO mahupun mana-mana institusi kewangan dan syarikat swasta untuk menyumbang dan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan untuk membantu meringankan beban pelajar Islam yang kurang berkemampuan khususnya pada bulan Ramadan. Pegawai Pendidikan Daerah Bintulu Samri Suhaili berkata melalui program Bersama Kasih Ramadan, ia dapat menyemarakkan hubungan antara golongan pendidik, pelajar dengan masyarakat setempat. Kita berharap dengan adanya program-program seperti ini dapat disambut oleh semua NGO yang ada di daerah Bintulu untuk bersama-sama dengan kita dalam jua program kerana kita amat memerlukan rakan strategi dalam menjayakan pelbagai program di Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Bersama Kasih Ramadan di Masjid Daerah Bintulu. Seramai 116 orang pelajar dari sekolah di bahagian Bintulu menerima bakul makanan dan wang tunai pada program tersebut. Program tersebut turut diisikan dengan tazkirah Ramadan, khatam Al-Quran dan berbuka puasa bersama. Hospital Umum Sarawak HUS mohon bantuan orang ramai untuk mengesan ahli keluarga atau waris kepada seorang pesakit lelaki berbangsa Melayu bernama Muhammad Rajali. Menurut kenyataan daripada HUS, Muhammad 63 tahun telah dibawa ke Jabatan Kecemasan dan Trauma pada 10 April oleh orang awam yang menemui beliau tidak sedarkan diri di tepi jalan. Merujuk pada kad pengenalan pesakit, alamat yang tertera adalah Kampung Tengah, Sungai Kuali, Serkat, Pontian, Johor. Manakala alamat kediaman terakhir di nombor 42, Jalan Matang, Batu 10, Kuching.
Sehubungan itu, pihak hospital mohon orang ramai yang mengenali pesakit atau warisnya segera datang ke wad NHDU, bangunan wad kanak-kanak HUS atau menghubungi talian 082 276 666 sambungan 3813. Jabatan Kerja Raya Sarawak memaklumkan pembukaan jalan 4 lorong 2 hala dari Jambatan Batang Kayan Ulu sehingga persimpangan trafik Moyan Square bahagian Bauk WPC 2 Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak pada Sabtu ini bermula pukul 2 petang. JKR dalam kenyataan berkata, pengguna-pengguna jalan raya diminta berhati-hati semasa memandu di kawasan itu ketika tempoh pembukaan sedang berlangsung dan mematuhi segala pengurusan trafik untuk keselamatan dengan perhatian khusus apabila jalan telah berubah kepada 2 hala dan kerja-kerja pembinaan sedang dijalankan. Pihak kontraktor akan memaklumkan sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh atau kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja tersebut. Pengguna jalan raya juga dinasihati merancang perjalanan di kawasan-kawasan yang terlibat. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau pertanyaan lanjut berkaitan aliran trafik tersebut, orang ramai diminta menghubungi Pejabat Zon Selatan Unit Lebuh Raya Pen Borneo, Jabatan Kerja Raya Sarawak di talian 082 619 125. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 14 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Jumpa lagi.